Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil idham. Syai'una lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita pada malam ini dapat kita datang ke Surau Haji Leman dan kemudian tunaikan perintah sembahyang fardu maghrib dilakukan dengan cara yang disukai oleh Allah, cara Nabi SAW dengan berjemaah. Dan kemudiannya di antara maghrib dan isyak ni kita duduk dalam majlis ilmu insya-Allah. Tadi untuk malam ni kita sambung pengajian yang telah lama ditinggalkan iaitu oleh sebelum ni tuan guru kita iaitu Ustaz Muhammad Birih saya lah juga. Kan? Jadi dia telah meninggalkan. Guru orang Birih sebenarnya telah meninggalkan, dia sambung kitab Birih nama kan. Dua-dua Birih. Ustaz Muhammad pun Birih, Ustaz Afiq pun Birih juga. Jadi dua-dua Birih. Jadi insya-Allah kita sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, satu ulama Johor. Masa di Johor kita memang ngaji kitab ni. Kitab ni memang biasa dekat Johor. Sekolah agama, kitab ni biasa kita Matla' Badrain. Kitab Idaman Penuntut ni biasa. Jadi dia pun kitab ni asal juga diambil juga daripada kitab Matla' Badrain. Kemudian disusunkan di sini, dimudahkan lagi. Kalau kitab Matla' tu dia bahasa dia agak susah sikit, yang ini dimudahkan lagi dan di bahasa dia pun diubah lagi jadi supaya mudah untuk kita faham insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumin fi darain amin. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni bekas lah. Bejana ni bekas. Bekas yang macam mana? Tengok. Baik. Haram atas orang Islam. Haram atas orang Islam sama ada lelaki dan perempuan menggunakan bejana, iaitu bekas seperti pinggan mangkuk daripada emas dan perak, sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak. Ijma' ulama' mengatakan pakai bejana daripada emas dan perak hukumnya haram. Baik lelaki, baik perempuan. Bokeh kan? Tengok nota kaki bawah tu. Kata apa? Kerana apa? Telah ijma' ulama' berpegang kepada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Artinya janganlah kamu minum, la tashrabu, janganlah kamu minum fi aniyati, iaitu dalam bejana. Bejana apa? Az-zahabi, iaitu bejana daripada emas dan perak
dan jangan kamu makan di dalam pinggannya emas dan perak. Dipetik daripada kitab Bujairimi Iqna jilid 1 muka surat 92. Cetakan tak tahu cetakan. Kalau Bujairimi ni dia banyak cetakan. Tak tahu cetakan yang mana satu. Boleh rujuk lah. Tapi dia ambil daripada kitab Bujairimi. Hadis ni dipetik daripada kitab Bujairimi. Jadi nak bagi tahu ulama telah ijma' mengatakan tidak boleh pakai bekas daripada emas dan perak. Walaupun simpan sekalipun tak boleh. Buat perhiasan kan pun tak boleh. Nanti kita tengok lagi. Baik. Termasuklah apa? Termasuklah dia kata haram menggunakan bejana itu, termasuklah pencelak mata. Tahu pencelak mata? Pencelak mata tu kan ada batang dia tu, stick dia tu, cucuk dalam. Kita pakai celak mata kan. Saya pun pernah pakai. Sekarang ni tak amalkan, bagus. Pakai celak mata ni bagus. Dia terang mata tu. Ada kelebihan banyak. Saya pakai dulu celak Ismit. Kan? Sekarang dah malis. Kan kalau dulu rajin pakai celak. Sekarang malis nak pakai celak. Padahal tu sunnah juga. Sunnah Nabi SAW. Nabi pakai sebelum tidur. Bukan nak pergi jalan. Sebelum tidur pakai tu. Jadi termasuklah pencelak mata, bekas celak. Pencelak tu dan bekas dia. Pencongkil gigi pun tak boleh pakai emas. Pencongkil gigi pun sama. Sudu, garpu, sikat, perbaraan. Tahu tak perbaraan? Tu yang kita bakar kumian tu. Stanggi ke apa kita bakar. Tu nama perbaraan kan, bara. Orang Johor panggil perbaraan. Jadi dia tempat bakar kumian. Dapat bakar bakhur. Itu dia bagi perbaraan. Perbaraan itu daripada emas dan perak pun tak boleh. Kemudian kata jarum dan sebagainya yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Jangan kita sekali-kali ada. Simpan pun jangan sebenarnya. Simpan juga. Dah pakai pun tak boleh. Kan? Simpan pun tak boleh, lagi kan pakai. Demikian juga haram. Demikian juga haram berusap dengan perbaraan itu. Maknanya dah bara, dah bakar. Kita kan bakar bakhur. Biasa perbaraan ni bakar bakhur lah. Bakhur yang mahal kan. Kan biasa majlis Nabi SAW, majlis maulid orang bakar kan. Kan bau pewangi tu kan. Tapi bakar dalam bokeh omeh. Jadi asap daripada, hasil daripada perbaraan yang dipakai daripada omeh, walaupun bubuh sekalipun, asap itu pun haram kita pakai. Bagi tahu kerasnya amaran bagi untuk memakai perbaraan daripada emas. Hatta asap dia pun tak boleh kita nak ambil faedah, tak boleh ambil manfaat. Sebab asap wangian ni biasanya kita ambil faedah daripada wangian tersebut. Sebab salah satu sebab menyebab Allah Ta'ala suka. Kemudian malaikat pun suka wangian. Tapi wangian tu dibakar di atas perbaraan yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Jadi asap dia pun tak boleh. Haram digunakan berusap dengan perbaraan itu kecuali kerana terpaksa, iaitu darurat, umpama pakai pencelak daripada emas atau perak jadi cerah mata, dan kalau tidak pakai jadi rabun atau tidak cerah menurut kenyataan doktor yang adil. Doktor tu mesti doktor yang adil. Pertama nak tahu contoh-contoh doktor yang adil apa? Pertama sekali mesti doktor tu jaga semayang. Kalau tengok doktor tu kojak semayang, kojak tak semayang, tak ada adil itu. Pertama nak tengok keadilan diri seseorang tu, tengok pada semayang dia. Kalau semayang dia dapat jaga, mana dia adil lah. Salah satu ciri-ciri orang yang adil iaitu dia solat. Siapa tak solat memang tidak ada keadilan. Itu telah jelas. Tidak ada keadilan. Sebab tu orang yang adil iaitu orang yang menjaga perintah Allah SWT. Kenyataan doktor yang adil ketika itu haruslah pakai pencelak daripada emas ataupun perak. Dah buat kajian dah. Doktor kata, tuan, puan tak boleh pakai celak biasa yang murah-murah, tak mau deh. Dia kata, kan? Mesti nak emas 99 punya. 999 baru boleh mata tu corah. Dia dah buat kajian lah. Ini doktor yang dah buat kajian. Kalau dia main agak, tak boleh.
Dia mestilah doktor yang berpengalaman dan telah buat kajian mengatakan kalau pakai pencolak daripada omeh dan atau perak, baru boleh pakai. Samalah gigi. Samalah gigi daripada omeh. Kadang-kadang orang pakai gigi omeh. Ada sebab dia kadang-kadang. Nah, sebabnya mungkin busi tak boleh kena besi. Kena besi kan jadi mudarat pula bagi diri dia. Tak nak kena pakai omeh. Itu dibenarkan lah. Kalau doktor kata dia sesuai omeh, tak apa, dibenarkan. Sebab ada maslahat. Ada keringanan sebab tak boleh pakai alat yang lain. Boleh pakai omeh saja. Masa pada ketika itu, barulah harus menggunakan omeh dan perak. Itu dia. Lelaki dan perempuan sama. Lelaki dan perempuan tu dia sebab berjana ni hukum dua-dua, lelaki dan perempuan tak boleh pakai. Gigi pun sama. Sebab gigi dah tak boleh lagi, nak pakai gigi bosi tak boleh. Doktor kata nak kena pakai gigi omeh juga. Boleh lah. Kalau dah buat kajian, doktor tu dah kaji memang omeh tu sesuai dengan kulit dia, boleh. Sama juga dengan hukum memakai sutera. Sebelum ni dah lepaskan sutera kan. Sama juga dengan hukum memakai sutera. Kalau kulit lelaki tu memang dia tak boleh. Kulit dia memang kulit mahal punya. Memang nak kena pakai sutera yang mahal tu. Kena pakai, harus dia pakai sutera tu. Sebab mengelak. Ada orang berpenyakit begitu, dia tak boleh pakai kain bonang biasa. Tidak kulit dia merah-merah. Harus pakai, boleh. Dengan ada sebab. Tu nak beritahu. Itu pun kena tengok. Kalau dia kata kulit dia kat punggung saja yang tak boleh kena kain lain, nak kena kain sutera. Dia kena potong bahagian punggung saja untuk letakkan sutera, bukan semua. Tu sebab tu kena berhati balik. Bukan kata misal kata kek lutut yang tak boleh kena kain cotton. Kena kain sutera. Mana kat lutut saja yang boleh letak kain sutera. Adapun pakai seluruh pasal lutut satu baju pakai sutera tak boleh. Jangan ingat dia ringankan lagi tak mau. Sebenarnya pakai jika perlu je. Dekat mana perlu, kat situ yang kita pakai. Itu pada kain sutera. Samalah begitu dengan emas. Emas yang dah tak boleh pakai lain dah. Terpaksa pakai dia boleh. Itu dengan syarat mestilah doktor tu doktor yang pakar lah. Ni doktor tak pakar, tak mahulah doktor yang pakar. Kemudian haram. Apa ni? Haram mengupah orang membuat berjana. Haram mengupah orang membuat berjana emas atau perak. Haram. Upah pun haram. Haram atas tukang mengambil upahnya. Bukannya orang nak upah aja haram. Yang ambil upah pun haram. Sebab tu tukang emas. Dia masalah pada tukang emas lah. Tukang emas dengan tukang perak. Order sampai kan. Tolong buat pinggan perak. Penuh pula. Kan memang mahal kan. Itu ujian tu. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh nak buat pinggan daripada omeh, cawan daripada omeh, cawan daripada perak, ambil upah pun tak boleh. Bukannya sekadar buik, tapi ambil upah pun tidak boleh. Ini masalah bagi tukang emas lah. Kalau buat perhiasan, tak ada masalah. Gelang, rantai, itu harus, tak ada masalah. Tapi masalah berjana, yang bekas, dia boleh membawa kepada guna. Kalau perhiasan ni dia tak guna apa, hias je, guna ni. Benda yang menyebabkan kita menggunakan dia, menjadikan dia sebagai barang wasilah untuk buat satu perkara. Faham tak wasilah? Macam kita nak makan, wasilah nak makan salah satu pinggan tu. Kan? Jadi pinggan daripada omeh. Tak boleh. Pinggan tu menyebabkan kita boleh makan, tak boleh. Tak boleh macam itu. Sebab tu kita kena jaga. Ngambil upah pun tak boleh. Kemudian tidak wajib atas orang yang memecahkannya berjana itu mengganti. Tak dah pecahkan, tak wajib ganti. Sama hukumnya seperti memecahkan alat muzik seperti gitar dan biola. Sebab alat-alat muzik yang dilarang juga dalam Islam. Tak wajib ganti. Tak wajib ganti. Jadi kalau dah pecah dah pinggan tu,
Pinggan omeh terbelah dua tak wajib ganti. Kalau tak ganti pun tak ada apa-apa, tak wajib. Tak wajib ganti. Kemudian kita apa lagi? Sebagaimana haram menggunakan berjada emas atau perak, haram pula menyimpannya sekalipun tidak digunakan di sisi kaul yang asah, yang lebih tepat, kerana menyimpan membawa kepada menggunakannya. Tu dia. Tu tak nak tu sebab ada timbul syubhah nanti. Kan dia ada timbul nak pakai. Kan misal kata kalau pinggan omeh tu disimpan, misal kata gempa bumi berlaku, semua pinggan kacau pecah. Tinggal yang omeh tu. Nak tak nak nanti kan dia membawa kepada pakai. Tu dia kata simpan pun tak boleh. Sebab simpan tu membawa kepada pakai. Sebab tu tak boleh. Tak boleh pakai omeh. Tak boleh simpan pun tak boleh. Nak buat perhiasan, nak tunjukkan orang, wah ini pinggan omeh pun tak boleh, haram. Haram. Semua. Sebab raja tak umum, raja apa yang pakai tu? Itu biar penasihat agama negara yang tanggungjawab dengan dia. Kan? Biasa yalah, tengoklah kalau betul ada omeh dan perak tak boleh. Tapi kena pastikan betul lah ada tak. Kalau color je omeh tak apa. Color je omeh boleh, tak ada masalah. Cat omeh tak apa. Beli kat kedai hardware kan, gold. Boleh. Tak payah jam Rolex palsu tu pun boleh. Rolex palsu. Kan Rolex kan ada omeh kan. Rolex ciplak punya tu kalau emas, kalau omeh kan boleh pakai. Macam mana? Dia ada cat omeh. Salut omeh. Salut omeh tak boleh tu. Tu omeh lah maknanya pakai. Pinggan kacau. Pinggan kacau, luar ada salut omeh. Pinggan omeh panggil dia tu. Kalau diangkat tu orang panggil apa? Kan? Cuma lagi dua-dua orang panggil. Satu omeh celup tu kan. Omeh celup tu ini omeh juga tapi tiruan. Tiruan tak apa sebab dia ada tiruan. Yang ni omeh betul. Dia tak mau. Dia kalau nampak angkat bokeh ni omeh dan memang betul-betul memang sepakat memang omeh betul. Memang tak boleh. Tapi kalau cat spray ke colup dengan omeh Zulian ke kan. Tu omeh, Zulian omeh tak? Tak kan? Macam-macam omeh, color je tapi tak apa. Yang color macam omeh tak apa tapi dia bukan omeh yang betul. Tu tak apa. Tapi yang masalahnya ialah omeh yang betul-betul omeh. Az-zahab. Iaitu az-zihab, iaitu omeh. Omeh, betul-betul omeh lah. Warna boleh, tak ada masalah. Warga emas boleh. Warga omeh tak apa. Tapi jangan bokeh omeh, tak boleh. Kan? Mana tadi? Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur. Nampak? Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur dengan omeh atau perak, haram membuatnya. Buatnya pun haram. Haram membayar dan menerima upah membuatnya pun sama juga. Adapun celup dengan air omeh. Air omeh. Adapun celup dengan air omeh atau perak jika dibakar pada api, kalau zat omehnya atau peraknya hukumnya haram. Kalau tidak, tiadalah. Maksudnya kalau dileburkan nampak omeh itu banyak kan, nampak dia punya zat omeh itu ada kan, dibakar dilebur nampak ada zat omeh itu pun sama tak boleh juga. Tapi kalau bakar lebur dah tak nampak lah mana omeh, mana bosi, mana omeh, itu tak ada masalah. Yang masalahnya timbul lah zat omeh. Sebab kita saduk omeh, mana dah luaran tu nampak omeh. Ataupun colup air omeh kan. Colup, okey, omeh tu melokek-lokek dekat dia jadi macam sparkling. Dia jadi macam sparkling kan, jadi macam bintik-bintik omeh kan.
Jadi kalau zat, sehingga kalau dibakar terjadi satu zat omeh, tak boleh lah. Tapi kalau dibakar lobo, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Ah. Maknanya adalah dia punya perintang dia ke apa ke komponen. Okey. Itu tak ada masalah. Itu kalau dia penggunaan dia bukannya untuk penggunaan apa? Teknologi lah. Mana teknologi pakai omeh, tak ada masalah, bukan nak pamerkan omeh tu. Jadi benda tu keperluan. Mungkin dia mengawal tenaga. Sebab dia ada keperluan. Mana dia pakar, boleh pakai kalau macam itu. Bukan tujuan, dia tak termasuk dalam berjana lah. Maknanya dia keperluan untuk mengawal elektrik ke, baik ke, tak ada masalah. Dia boleh pakai. Benda tu pun tak nampak, kita pun tak tahu. Orang biasa pun tak tahu. Cuma masalah jam-jam yang mahal lah, Rolex, kan ada emas putih dan sebagainya. Itu masalah bagi orang lelaki, yang perempuan tak ada masalah. Minta lah suami belikan Rolex. Paling murah tak silap saya 5,000 kan. 5,000 Rolex. Sebab pak saudara saya ni dia kerja jam Rolex, dia kata paling murah jam Rolex 5,000 dia kata. Wallahualam. Dia kerja kat Kuala Lumpur, kedai Rolex sampai sekarang kerja. Kalau nak beli boleh, saya dealkan. Perempuan lah. Allah. Kemudian dia kata apa lagi? Dan ada pun celup dengan air omeh atau perak jika dibakar pada api, keluar zat omehnya atau peraknya, hukum haram. Itu dia kata hukum haram tadi. Kalau tidak, tiadalah haram. Kalau dibakar tak ada keluar, maka tak mengapa. Seterusnya, ada pun memakai bejana yang ditampal. Itu lain tu. Tadi yang disadur. Yang ni yang ditampal, mana sebahagian lah. Kalau disadur tu maknanya dia meliputi seluruhnya. Ini tampal. Tampal mana sebahagian tompek tu dia pakai omeh. Macam mana, apa hukum tengok. Adapun memakai bejana yang ditampal dengan perak adalah seperti yang berikut. Yang pertama, besar tampalannya pada pandangan orang ramai. Iaitu pada uruf, tampal kerana perhiasan hukumnya haram juga. Misal kata ada dia buat gambar bunga. Dia buat satu bokeh tu bokeh bosi. Tapi corak semua disadur dengan omeh. Corak dia tu omeh. Kan? Corak tu omeh, corak tu memang betul-betul omeh, maka haram juga memakai pada bekasan itu. Buat dia haram, terima tempahan haram, pakai pun haram, tak boleh. Walaupun daripada istilah tu nampak dia hanya menempel. Dia bukannya menyeluruh, dia menempel aja, tampal. Hanya sedikit tampalan-tampalan. Tapi corak daripada omeh. Misalkan dia buat bintang, bulan, matahari, apa semua. Tapi semua omeh. Omeh perak. Itu tak dibolehkan. Sebab apa? Tidak ada hajat apa pun. Tidak ada apa hajat pun. Boleh je lukislah pakai pensel ke, warna ke, cat ke. Ni omeh pula nak ditampalkan. Satu mensia-siakan harta. Itu satulah. Satu lagi tak boleh dalam hukum syarak, tak boleh pakai. Haram juga budanya. Yang kedua, besar tampalannya. Besar tampalnya kerana ada hajat. Ni ada hajat. Tadi tak ada hajat. Tadi semata-mata nak tampal, nak buat cantik je. Yang ini ada hajat. Besar tampalannya kerana ada hajat. Seperti membaiki rupanya. Hukumnya harus dipakai serta makruh. Harus dan makruh. Harus dipakai, harus hukum buat tampal tu harus, pakai tu makruh. Macam gitu pula. Nak bagi tahu punya boreknya pasal omeh ni, kan? Makna tampal tu harus, tapi pakai bekas yang bertampal daripada omeh tadi tu pun makruh juga digunakan je. Jadi tak boleh juga. Elak, tapi mana boleh lah.
tak adalah jatuh pada haram. Taklah dosa. Ni cerita tampalannya besar. Tampalan dia besar. Nampak berlobang, dia tampal. Memang nampak omeh tu. Nampaklah omeh tu besar tu. Kalau daripada jauh tu memang nampak, omeh. Kan? Lepas tu dia tampal. Tapi tampal tu ada hajat. Sebab nak menutupi lubang bokeh tersebut. Nak tampal boleh, harus. Tapi pakai bekas tu, makruh. Kemudian yang ketiga, kecil tampalannya. Omeh tu kecil je. Kerana perhiasan. Kecil tampalannya kerana perhiasan makruh dipakai. Macam mana tu? Tadi besar perhiasan. Ini kecil boleh pula. Mana bertitik-titik-titik dah mungkin. Disadur dengan omeh kan. Omeh yang air omeh ke yang bertitik-titik. Jadi dia punya omeh dia tu taklah nampak besar tapi kocik-kocik. Tapi adalah mungkin dalam dia punya garisan ke. Tapi yang dibuat daripada omeh sedikit lah. Maknanya kalau ditimbangkan bokeh dengan omeh, borek lagi bokeh tu, maka hukumnya harus boleh pakai, boleh tampal corak tu, tetapi makruh digunakan. Makruh juga digunakan. Pasal corak omeh itu tadi. Baik lelaki baik perempuan, sama. Sebab dia ini hukum berjana bukan barang komeh. Barang komeh lain. Ini cerita pasal berjana. Kalau barang komeh tu masing-masing tak payah, tak ada khilaf lagi dah. Semua dah faham berlaku. Yang tak bolehnya lah berjana. Bokeh nak pakai tu. Ataupun peralatan. Pinggan, cawan, sudu, dulang, itu semua tak boleh pakai. Baik lelaki baik perempuan. Walaupun perempuan dibenarkan pakai emas kan, itu hanya perhiasan saja. Lelaki pun boleh. Lelaki pun boleh simpan. Lelaki boleh simpan. Simpan apa? Gelang omeh boleh. Dia nak buat simpan kan, simpanan dia boleh. Sebab omeh tak jatuh. Bagus kan? Dia pandai, dia bijak, dia boleh omeh. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Zakat itu cerita nanti. Itu bab zakat kan belakang nanti yang kita cerita. Itu omeh. Itu bab zakat pula jauh lagi tu. Bab zakat. Kalau nak ikutkan bab zakat, datang kuliah Isnin saya. Sekarang tengah bab zakat ni. Kuliah Isnin saya kitab sama juga, dia memang penuntut. Sekarang tiba bab zakat, Qobau lembu. Omeh belum masuk lagi. Hari Isnin kuliah di madrasah. Maknanya kuliah umum juga. Lalu cikgu Baharin selalu duduk. Ada berapa orang kat sini ada. Jadi sekarang kalau nak doreh tahu zakat tu, duduk kuliah Isnin lah. Ada live kot. Ada. Ada live. Tadi bukan tadi, semalam. Semalam ada. Boleh tengok balik. Tu bab zakat lah. Nanti akan sampai. Nanti kita buat kena ada papan hitam ni. Kalau tiba bab zakat dia kena ada whiteboard belakang tu. Ada. Nak kena lukis. Lukis boleh senang. Nampak. Tak lukis tak nampak dah. Itu bab zakat lah. Baik, kemudian dia kata apa lagi? Kecil tampalannya kerana ada hajat harus dipakai. Tadi tak ada hajat, tadi pasal perhiasan. Yang ketiga tadi dia kecil tampalannya kerana perhiasan. Makruh dipakai. Tapi yang ni kecil tampalannya tapi kerana hajat. Hajat contohnya tampal bocor ke dan sebagainya, sedikit dipakai je. Harus dipakai. Harus saja boleh dipakai. Kalau ada bekas selain itu lebih baik cari bekas yang lain. Bagus. Kan? Nak elakkan daripada syubhat tu lah. Kalau kita ada bokeh yang lain, pakailah bokeh yang lain. Kemudian ada kata apa lagi? Tiada haram menggunakan berjana emas atau perak yang disadur dengan tembaga atau seumpamanya. Kalau jumpa harta rikaz atau perut bumi kan, jumpa omeh kan, takkan nak buang, takkan nak pecahkan kan. Itu masalahnya. Kita gali-gali cangkul belakang rumah kita ni, tanah kita ni. Gali-gali tengok ada pinggan omeh, mangkuk omeh, cawan omeh. Nak simpan tak boleh. Tapi nak buat macam mana? Bukan jual, sonang sama ada nak lobor,
Ataupun ambil spray cat kali hitam. Hilangkan kalau omeh dia. Boleh. Boleh. Itu dia kata boleh tu. Dalam tak boleh, dalam tak boleh tu ada cara nak membolehkannya. Iaitu dia kata apa? Dia kena sadurkan ataupun ditutuplah kala tersebut. Sadurkan dengan apa? Tembaga ke, bosi ke, tapi dalam bosi tu ada omeh. Tak jadi masalah. Sama juga warna kan. Luar tu kita spray kala hitam, semuanya hitam berlaku. Memang tak timbul orang cakap ini omeh, tak ada timbul tu. Kan? Tu tak apa. Boleh. Kalau jual leburkan dulu. Leburkan dulu siap-siap, bakar dia kan. Cairkan dia tu. Dia omeh ni suhu dia tak tinggi mana. Nak leburkan dia tu, dia atas sikit daripada timah je. Timah atas sikit. Atas sikit daripada timah maka cairlah omeh tu. Biasa tukang omeh dia tahulah suhu berapa. Biasa pakai penunu Bunsen tu pun boleh cair omeh tu. Jadi kalau kita dapat jumpa harta rikas dan sebagainya, maknanya kita kena kita kena leburkan dulu lah. Jangan kita jual dengan bokeh-bokeh tu. Kita leburkan biar dia jadi omeh betul. Biar dia jadi jongkong. Tak apa. Jongkong omeh tak apa. Sebab dia bokeh kan. Tu ada pula dia ada zakat dia pula. Zakat rikas tu masuk bab zakat lah. Tu harta rikas. Harta perut hasil daripada perut bumi. Biji-bijian, biji timah, macam-macam. Itu semua termasuk lah tu. Kemudian harus menggunakan berjana yang lain daripada emas atau perak seperti yang diperbuat daripada yakut, marjan, akik dan sebagainya. Boleh. Kalau bokeh selain daripada emas dan perak dah tak ada masalah lagi lah. Batu. Yakut, marjan ni sejenis batu. Batu yang mahal lah. Tu nak cari itu yang ada orang jual tu kadang-kadang ada yang palsu. Sekarang ni susah nak cari batu yang original. Kadang-kadang ada kat pasar malam jual murah-murah pula. Batu akik, batu marjan. Dia kata ni batu marjan, batu akik. Kena tengok betul-betul juga. Batu tu adalah khasiat-khasiat dia. Tapi tak payah nak percaya benar lah. Adalah dia punya kalau dari segi sains saintifik dia, sains dia tu adalah dia punya magnet, dia ada kesan tindak balas kepada kita tu. Tapi kita yakinlah benda tu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena yakin tu. Tapi sebagai perhiasan boleh lah. Tak ada masalah. Ada pertanyaan tentang hukum berjana ni? Clear senang faham. Sebab yang ni memang mudah berjana. Tapi yang masuk haid ni agak susah. Haid ni pun ringkasan je sebenarnya. Kalau nak detail lagi sebenarnya dia kena ngaji satu kitab lagi. Tapi haid ni boleh. Sebab haid ni penting bagi wanita, lelaki pun penting. Sebab tu lelaki kalau tak reti haid, dia kena hantar bini pergi sekolah. Duit tak apa. Itu nilaian. Dia bukannya pakai bas, dia pakai sistem barter kan, sistem pertukaran. Memang sekarang stable, memang semua ikut emas. Kalau zakat pun sama. Zakat perniagaan pun ikut kadar emas. Zakat kalau kita nak kira duit harta kita kan, berapakah kadar yang kita kena sampai kadar mana kita nak kena keluarkan zakat. Kena ikut kadar emas. Emas kena keluar apa? 85 gram. 85 gram, kalau 85 gram, sekarang emas berapa? 300, rasa 1 gram, misal kata 300 1 gram. 85 kali dengan 300, 21,500. Okay, 21,500 itu, duit kita ada tak simpanan dalam masa setahun cukup tak? Ada tak simpanan banyak tu? Ada banyak tu, kena zakat. Itu nilaian dia, nilaian omeh. Sama lah dengan zakat, perniagaan pun sama juga. Dia mengikut nilaian omeh juga. 85 gram. Dia tak pakai duit, tapi dia pakai omeh. Sebab omeh ni nilai dia tetap. Kalau pakai duit, untung USA nak bayar zakat. Orang USA bayar zakat datang ke Malaysia. Sebab $1 RM5 lebih. Kan? Kalau dia pakai nilai duit, US untung lah, Singapura untung lah.
Datang nak bayar zakat je pakai duit Malaysia kan. Tak boleh lah. Jadi dia sebab tu dinilaikan dengan omeh. Mana-mana tompek pakai omeh. Sebab tu omeh ni satu simpanan yang bagus, yang mana dia tak turun-turun harga. Harga dia tetap stable. Sebab tu kalau ada negara-negara yang memakai 1 dinar omeh, memang negara dia paling tinggi sekali tu. Sebab omeh ni dia tak turun. Ada lagi tanya? Cukup kot? Kita masuk sikit haid nifas. Dah gendang. Kita berhenti ya. So, boleh ke? Boleh lagi. Okey, kita masuk nifas. Okey, sampai bujukan. Okey, hukum berjana. Semua jelas Hukum berjana tadi semua jelas Omeh pegak ni. Ni tak ada pening apa lah. Kita pun bukan ada benar bokeh ni. Tapi sekadar pengetahuan saja. Semua kemudian kita masuk pada bab haid, nifas dan istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Tiga-tiga ni nama darah. Tiga-tiga ni nama darah bagi wanita. Lelaki tak ada. Lelaki tak ada haid dia, jangan memandai haid pula ada haid, ada nifas, ada istihadah ni untuk wanita khusus. Tapi lelaki pun wajib dia kena tahu. Kalau dia ada isteri dia kena tahu. Sebab dia ada kaitan dengan ibadat. Sebab haid ni apabila kalau kita tak, sebab tu perempuan ni kena ada kalkulator dia ada kalender dia kena hafal betul-betul. Kalau dia tak hafal betul-betul, takut masalah saya, dia tak tahu semayang apa yang dia kena qada. Haid dia, kalau dia suci, misal kata saya bagi contoh, ni kita belum masuk sangat lagi. Misal kata contoh, nak bagi tahu pentingnya belajar haid ini, misal kata haid tu dia suci pada ketika waktu asar. Suci kan? Lepas tu ada perbahasan lagi, sempat angkat takbir tak sempat kan? Sempit angkat takbir, misal kata kan? Tapi tak sempit, dia mandi-mandi tengok dah masuk maghrib. Jadi semayang apa yang dia kena qada? Dua semayang dia kena qada. Zuhur dan asar. Nampak penting tak saya cakap? Penting. Perempuan kena belajar bab haid. Kalau tidak, selama-lamanya dia hutang dengan Allah semayang itu. Itu kita kena tahu. Sebab tu perempuan dia kena ada kalender. Sekarang dah mudah dah. Ada app. Saya pun dah belajar. Saya buat kajian sendiri. Sebab rumah saya pakai app tu kan. Saya pun download juga. Ada ni. Dalam ni. App. Supaya saya pun tahu note. Konon-kononnya saya datang haid. Saya letak. Jadi kita boleh letakkan jadual. Jadi kita tahu berapa kadar haid dia tu. Berhenti bila suci. Jadi kita dah boleh note. Tiap-tiap bulan dah boleh agak. Itu penting. Kalau orang dulu-dulu dia catat pakai buku. Sekarang dah mudah. Telefon ni sentiasa ada. Dia set pakai kalender je. Selesai. Sekarang semua dah mudah dah. Itu sedikit lah pengenalan awal. Baik. Haid, nifas dan istihadah. Haid itu darah yang keluar melalui faraj perempuan. Darah keluar mesti lalui faraj. Bukan mulut, bukan hidung. Bukan daripada kulit. Dia keluar daripada faraj. Itu kita kena faham. Mana kalau keluar selain daripada laluan tersebut, itu bukan haid. Nak bagi tahu. Laluan dia mestilah laluan daripada faraj. Itu nak kena tahu lagi. Melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaan sehat dan bukan dengan sebab beranak, warnanya merah tua, ketika ia keluar berasa panas mengetip. Wallahu alam. Tu kena tanya perempuan, yo kau mengetip rasa itu. Kan kita tak pernah rasa. Tapi nak bagi tahu tempoh bilakah mula-mula dikira sebagai darah haid, iaitu kalau perempuan ni bermula pada umur 9 tahun. Kalau 8 tahun, kalau 7 tahun keluar darah tersebut tak dipanggil haid. Walaupun darah tersebut melalui faraj sekalipun. Tapi sebab dia tak sampai lagi umurnya 9 tahun, dia terkeluar daripada darah haid. Itu kita kena faham. Sebab tu kita kena darah dulu. 9 tahun Hijri. Tapi kalau setakat 9 tahun dia tak berubah, tak berubah mana. Kalau ikut Masihi pun dia tak berubah mana lagi lah. 9 tahun tu. Kan? Boleh juga. Tapi 9 tahun tu 9 tahun Hijri lah. 9 tahun
Hijri. Sebab kalau ikut tahun Masihi pun setiap satu tahun kena tolak seboleh hari. Maknanya kalau 12 bulan Disember kan, masuk je 31 Disember nak dapatkan bilangan tarikh Hijri, tolak seboleh hari. Dapatlah bilangan keseluruhan dalam bulan Hijri, dalam tahun Hijri. Macam itu. Sebab bulan Islam dia tak cukup 30. Banyak dia tak cukup 30. Kalau bulan Masihi ni sampai 31. Kan? Satu tompek je yang tak cukup 29. Bulan 2 tu je lah. Baik, dia kata itu darah yang biasa normal keluar kalau dia keluar pada umur 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat dan bukan dengan sebab beranak, warnanya merah tua, ketika ia keluar berasa panas mengetip. Tengok sandaran daripada bawah, nota kaki bawah. Punca hukum haid datangnya daripada ayat Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwal adzal fa'tazilun nisa fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatrahun. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad dari hal haid. Engkau jawab haid itu kotor, maka hendaklah kamu berhenti dari mendekati perempuan. Yakni jangan bersetubuh dengannya sehingga mereka telah suci. Ni ayat nak menerangkan tentang haid itu sendiri. Kan? Dan apabila tentang haid, banyaklah perkara-perkara yang tak boleh buat dalam Quran ni sebut salah satu ialah bersetubuh. Dekat sini dalam fiqh ada juga beberapa pendapat. Ada yang katakan tak boleh. Sehingga kata untuk mubasyarat pun tak boleh, maknanya untuk orang kata mesra. Nak buat mesra rakyat pun tak boleh. Mesra rakyat di antara pusat dan lutut. Itu setengah pendapat. Ada juga kata boleh, tapi hanya jima' je tak boleh. Sebab mengambil daripada ayat Quran ini. Cuma jangan, sebab yang dia kata yang masalahnya wala taqrabuhun. Taqrabuhun tu dekat macam mana? Tu ya berselisihnya pada pandangan ulama dan menafsirkan dengan macam-macam jenis tafsir. Mazhab ni tafsir begini, mazhab ni tafsir begini. Samalah dengan tayamum. Sebelum ni belajar tayamum kan? Kalimah yang ulama khilaf adalah pada kalimah sa'idan. Sa'idan. Dalam mazhab kita mengatakan sa'idan itulah tanah yang berdebu. Kalau dalam mazhab Maliki pula, dia mengatakan apa jua benda yang terbit di atas bumi ni. Tak kira lah dinding ke, batu ke, apa ke dalam mazhab. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi pula, yang mengatakan sa'idan itu adalah tak kisah debu jenis tanah apa pun, pasir ke, batu ke, daripada batu ke, pecah ke, yang penting ada debu, boleh buat tayamum. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i mesti tanah. Mesti tanah yang berdebu. Tu sebab dah lepeh lah. Tak payah kita ulang nak bagi tahu khilafnya tentang kenapa berlakunya kekhilafan, iaitu kekhilafan berlaku daripada lafaz sama ada lafaz ayat Quran ataupun lafaz hadis yang mereka daripada kalangan ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang dikeluarkan yang terbit daripada Quran ataupun hadis. Begitu juga yang ni, dia khilaf kat mana wala taqrabuhun. Jangan kamu mendekati. Dekat dia macam mana? Tu yang kata dekat ni jangan jima', dekat ni daripada antara pusat dan lutut, dekat macam gini jangan. Yang lebih syadid lagi, duduk dengan dia dekat-dekat pun tak mau. Itu ada perbahasan. Itu ni pada ulama mufassirin, orang yang menafsirkan, dan ahli faqih kan, ahli fuqaha. Ahli fuqaha ni biasanya mereka juga lah mufassirin juga, orang ahli tafsir Quran. Jadi kita ni tumpang, kita baca je kitab dia. Yang tafsirkan mereka, tapi kita ni baca kitab dia. Itu kita nak faham. Kat situlah puncanya terbit berbagai-bagai jenis hukum dan timbullah mazhab. Itu dia.
Kemudian dia kata apa lagi? Nifas itu tadi darah mana jelas, darah haid mana darah start daripada umur 9 tahun keluarnya awalnya. Dia sepanjang-panjang haid berapa? 15 hari. Haid 15 hari. Lebih daripada itu bukan haid. Kalau lebih daripada itu, I hate you. Lelaki lah. I hate you. Dia kata, tak boleh bang, tak boleh. I hate you. Maknanya paling tinggi perempuan haid adalah 15 hari. Lebih daripada itu bukan darah haid. Darah lain. Itu kena kaji balik. Sebab bab darah ni memang betul-betul rumit betul. Maulana Mansur hafizahullah taala, seorang maulana daripada Siptaling, dia buat buku tebal berapa jilid bab haid saja. Tu nak bagus kalau nak ngaji bab haid tu, baguslah. Yang ini cuba simple, cuba tak faham datangkan soalannya. Sebab ni sangat-sangat ringkas. Tak nak diperpanjangkan sangat, mudah. Okey, itu darah haid. Darah nifas itu pula darah yang keluar lepas beranak kira-kira sebelum sampai masa 15 hari daripada tarikh beranak. Sekiranya keluar setelah habis masa yang tersebut, maka darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Demikian. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Nampak? Dia kata apa? Nifas itu darah yang keluar lepas beranak. Syarat dia mestilah darah tu keluar daripada lepas beranak, darah yang mengiringi beranak kira-kira sebelum sampai masa 15 hari. Sebelum masa dia mendapat 15 hari daripada tarikh beranak ada. Sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, maka darah itulah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Ni kalau dia biasa, dia dah biasa dengan dia punya, sebab tu orang perempuan dia kena mahir dengan dia punya darah dia. Kalau dia tak mahir, dia jadi muskil. Itu yang paling pening tu. Lelaki pun memang susah nak fikir. Sehingga ada satu riwayat, walaupun tak tahu sahih ke tak sahih, sehingga Imam Nawawi kata sehingga dia nak minta, itu Allah Alam, ni saya pernah dengar dengan cakap tuan-tuan guru dia, sehingga dia mendoakan supaya dia dapat datangkan haid untuk dia, supaya dia dapat belajar. Sehingga begitu sekali. Sebab masalah haid ni sangat-sangat rumit. Bukannya mudah, sangat rumit. Sebab tu nak kena tengok betul-betul darah tu. Kita kena biasa darah keluar tu macam mana. Dan kita tahu, mana kalau darah haid tadi, maknanya darah yang bukan tak ada kena mengena dengan mana, darah yang memang keluar pada time waktu haid itu. Dan darah nifasnya adalah waktu selain daripada waktu haid, iaitu nifas itu darah yang keluar selepas beranak tu. Kira-kira sebelum sampai masa 15 hari. Mana dia keluar darah. Kalau dia dah keluar lepas daripada tarikh itu, mana itu bukan darah nifas lagi. Itu haid pula. Haid dia tu pula, kalau start daripada haid dia tu, tengok pula haid dia jenis haid putus-putus ke tak putus-putus. Tu yang masalah tu. Memang begitu rumit. Dia kalau jelas terang sikit di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Itu memang dia jelas sikit pasal haid. Akan datang saya akan bawa lah buku haid sikit lah. Nanti kita nampak kan. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Nanti kan saya datang bawakan contoh-contoh. Jadi kat situ baru nampak sikit. Di mana yang dikatakan haid, di mana katakan nifas, di mana dikatakan istihadah, di mana dikatakan darah fasad. Banyak jenis tu. Haid, nifas, istihadah, fasad. Itu 4 jenis darah tu kita tak kena kenal. Darah haid ni bukannya color merah je tau. Darah haid ni, saya tengok dalam kitab Maulana Mansur tu, color silver pun ada. Color kelabu pun ada, color kuning pun ada, color coklat pun ada. Akan datang nanti saya, insyaAllah saya buka sikit-sikit, tak semualah. Saya akan buka sedikit tentang haid. Wallahu alam, cukup lah tu. Ada pertanyaan tak? Tak ada kita berhenti kat sini dulu lah. Akan datang nanti bulan depan. Bulan depan nanti saya bawa kitab berkenaan dengan haid tu sikit. Jadi untuk kita sedikit sebanyak tahu, tak ada baca semua dia.
supaya kita dapat benda yang note yang penting-penting tu, cukup lah. Sebenarnya kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin pun dah bolehlah mencukupi sebenarnya. Itu pun dia dah ringkaskan lah. Walaupun tak detail mana, tapi boleh lah. Boleh dikatakan lengkap juga dalam kitab Sabilal Muhtadin. Itu pengajian pada hari Rabu di madrasah kita lah. Ustaz Zainal, dia biasa dia sekarang ni memang tengah bab haid tu, dah lopeh dah lopeh. Boleh tengok rakaman dekat madrasah punya blog tu. Pasal darah haid. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu